Kolesterol yang terlalu tinggi dalam darah boleh menyebabkan masalah jantung dan juga stroke. Gaya hidup yang sihat sangat penting bagi mengawal paras kolesterol, tapi dalam pesakit yang mempunyai risiko yang tinggi, ubat kolesterol digunakan bagi mengawal paras kolesterol. Terdapat beberapa jenis kumpulan ubat kolesterol yang selalu diberikan, contohnya seperti ezetimibe, statins dan juga PCSK9 inhibitor, yang ni jenis injection. Ubat kolesterol terbukti bukan saja dapat mengurangkan paras kolesterol LDL dalam darah, tetapi ia juga dapat mengurangkan serangan jantung dan juga stroke. Tetapi seperti mana-mana ubat, terdapat kesan sampingan yang perlu dipantau. Jadi dalam video hari ini kita nak tengok 3 kesan sampingan yang boleh terjadi selepas menggunakan ubat kolesterol. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Guys, sebelum kita teruskan dengan video ni, apabila saya sebut tentang ubat kolesterol, saya merujuk kepada ubat kolesterol dalam kumpulan statins. Contohnya seperti simvastatin, atorvastatin dan juga rosuvastatin. Sama macam vaksin COVID-19 sebelum ni, walaupun dia datang dengan kesan sampingan yang tidak diingini, kita ambil juga vaksin ni disebabkan oleh potensial dan benefit yang kita dapat daripada mengambil vaksin ni lebih tinggi berbanding potensial kesan sampingan dia. Dia pada waktu tu ada kesan sampingan sikit, tak apa, janji kita tak mati daripada virus COVID-19. Ubat kolesterol juga dilaporkan mempunyai beberapa kesan sampingan, tetapi bukan semua orang mengalami kesan sampingan ni. Jadi kesan sampingan yang pertama yang mungkin boleh terjadi adalah sakit otot. Sakit badan ataupun sakit otot ni adalah kesan sampingan yang majoriti orang kena selepas menggunakan ubat kolesterol. Selalunya sakit badan ni akan datang dalam masa 4 hingga 6 minggu selepas kita start ubat kolesterol atau apabila ada kenaikan dalam dos ubat sedia ada. Tapi para saintis telah mengenal pasti satu perkara menarik dalam kajian mereka. Apabila diberikan satu pil kepada subjek dan kita maklumkan kepada subjek yang kemungkinan pil ni boleh menyebabkan sakit badan, lebih ramai subjek mengalami sakit badan ni disebabkan oleh persepsi mereka terhadap pil tu, walaupun pil tu kosong sahaja. Senario ni dikenali sebagai nocebo effect. Selain daripada ubat kolesterol, kita kena cek juga punca-punca lain yang boleh menyebabkan sakit badan dalam pesakit. Bukan semuanya kita nak kaitkan dengan ubat. Selalunya doktor boleh re-challenge ubat kolesterol ni dengan mengurangkan dos atau menggunakan ubat yang lain. Tetapi yang penting untuk pesakit, jangan sesekali berhenti ubat kolesterol ni tanpa berbincang dengan doktor. Kesan sampingan yang kedua yang mungkin boleh terjadi adalah hati yang bengkak. Selalunya hati yang bengkak ni doktor boleh kesan melalui ujian darah. Lebih kurang 1 hingga 3% pesakit mengalami hati yang bengkak dan selalunya ia terjadi pada 3 bulan yang terawal selepas kita start ubat dan kemudian kembali kepada paras yang normal. Walaupun kita sebut hati yang bengkak, tetapi most of the time pesakit ni tidak bergejala dan boleh teruskan makan ubat kolesterol seperti biasa atas nasihat doktor. Sebab kes ubat kolesterol merosakkan hati kita terus sangat-sangat jarang berlaku. Sebab tu sebelum kita start apa-apa ubat, selalunya doktor akan ambil darah dulu supaya kita ada baseline, dan darah ni akan diambil setiap beberapa bulan bagi tujuan pemantauan. Sebab tu jangan duk ambil ubat dekat farmasi setiap bulan tanpa ada pemantauan daripada doktor. Kesan ketiga yang mungkin boleh berlaku selepas menggunakan ubat kolesterol adalah kencing manis. Ubat kolesterol mungkin boleh meningkatkan paras gula kita sehingga menyebabkan kita kena kencing manis. Risiko kena kencing manis disebabkan oleh ubat kolesterol adalah lebih kurang 9% mengikut satu kajian, sehingga FDA pun telah menambah amaran kencing manis dalam label ubat kolesterol. Selalunya peningkatan paras gula dalam darah ni terjadi apabila pesakit tu sendiri dah memang ada paras gula yang sangat tinggi yang jatuh dalam kategori pre-diabetes ataupun diabetes. Tapi kita kena ingat yang orang kencing manis ni lah yang paling banyak dapat manfaat daripada ubat kolesterol ni, sebab dia dapat mencegah serangan jantung dan juga stroke. Secara keseluruhannya, kesan perlindungan jantung yang kita dapat dengan menggunakan ubat kolesterol ni lebih tinggi berbanding dengan peningkatan paras gula sedikit dalam darah kita. Ubat kolesterol juga ada dikaitkan dengan masalah seperti kanser, masalah buah pinggang dan juga masalah demensia, tapi semua penyakit ni tidak disokong oleh mana-mana kajian. Overall, penggunaan ubat kolesterol dalam majoriti orang sangat selamat dan tak perlu dirisaukan. Walaupun ada kesan sampingan yang sedikit, tetapi tak semua orang akan kena dan sangat minoriti orang yang mengalami kesan sampingan ni. Dan jangan risau, setiap kali kita berjumpa dengan doktor sentiasa memantau untuk memastikan pesakit tidak mengalami sebarang kesan sampingan daripada ubat. Walau bagaimanapun, sekiranya anda mengalami mana-mana kesan sampingan yang saya sebutkan tadi, jangan sesekali berhenti ubat kolesterol ni tanpa berbincang dengan doktor dulu. Dan kalau anda nak tahu apakah tanda-tanda yang kemungkinan yang kolesterol anda berada pada tahap yang sangat tinggi, anda boleh tengok video selepas ni. That's the video guys. Saya harap hampa suka konten seperti ini. Kalau hampa dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hampa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.